sejarah kerajaan Patani secara ringkas. Kerajaan Patani diasaskan oleh seorang raja yang dinamakan Piatu Mahajana di Kota Mahligai. Kemudian beliau diwarisi oleh putera baginda sendiri setelah Piatu Mahajana wafat, iaitu dinamakan nama beliau ialah Piatu Intira dengan gelaran Piatu Nakpa, di mana beliau juga merupakan raja pertama yang memeluk Islam dan diberi gelaran Sultan Ismail Shah fil Alami. Sejarah dan kedaulatan kerajaan Patani bermula setelah Piatu Nakpa, putera kepada Piatu Mahajana, memeluk agama Islam yang beliau ialah seperti mana yang dikatakan tadi memakai gelaran Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Seterusnya, nama negeri Islam Patani dikenali sebagai Patani Darussalam, yang mana kerajaan Melayu Islam Patani bermula pada tahun 1457 setelah Piatu Nakpa memeluk Islam. Setelah masyarakat Patani memeluk Islam, maka para ulama mengambil peranan dan mula mengambil tempat dan kedudukan dalam menyebarkan dakwah agama Islam ketika itu, di mana ajaran Islam mula tersebar luas ke segenap pelosok negeri Patani dan sekitarnya. Patani mula membentuk jati diri mereka, yang mana mereka menjadi sebuah negeri Melayu yang sangat kuat dan sangat berperanan dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan dipercayai bahawa pusat pengajian Islam dan kegiatannya pada masa tersebut merupakan dilakukan di Istana Sultan. Dan dipercayai juga bahawa wujudnya Masjid Sultan Muzaffar Shah atau Masjid Pintu Gerbang telah dibina di Kampung Kerisik, yang mana kampung tersebut sekarang dikenali sebagai Kruse daerah Muang di Patani pada tahun 877 Hijrah ataupun 1472 Masihi. Selain daripada istana, masyarakat Islam Patani telah memperkenalkan beberapa sistem pendidikan Islam yang lain. Ini menunjukkan bahawa ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh penduduk di Patani dan telah tersebar dan telah menjadi tempat penyebaran ilmu agama Islam, sehingga dikatakan ataupun digelarkan sebagai negeri Serami Makkah. Seterusnya ialah sumbangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Nama penuh beliau ialah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin. Beliau dilahirkan pada 10 April tahun 1856 Masihi bersamaan 1272 Hijrah di Kampung Jambu. Beliau berketurunan membalik Islam dari Hadramaut dan mempunyai pertalian dengan Sayyidina Abbas. Ayah dan bapa saudaranya merupakan orang yang mendidik beliau semasa kecil. Beliau telah berjaya melahirkan ulama terkenal atas didikannya. Beliau juga aktif dalam penulisan buku dan menjadi pentaksis kitab pertama di alam Melayu pada ketika itu. Beliau telah memperkenalkan dialog soal jawab melalui penulisan surat dalam dua versi, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Dan yang terakhir ialah memperkenalkan 4 huruf Jawi tambahan, iaitu Ca, Nga, Ga dan Nya. Seterusnya ialah sumbangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Nama penuh beliau ialah Syekh Wan Ahmad bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris bin Tokwan Abu Bakar bin Tokkaya Pandak bin Andi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela. Beliau dilahirkan pada tahun 1720 Masihi bersamaan 1133 Hijrah di Kampung Kerisik, Patani. Kemudian beliau mendapat pendidikan daripada bapa datuk dan bapa saudaranya yang merupakan ulama besar ketika itu. Seterusnya, beliau mempunyai peranan yang besar dalam bidang intelektual, yang diantaranya ialah bidang penulisan, pendidikan dan kemasyarakatan, dan telah melahirkan banyak ulama besar di bawah didikannya. Kewujudan institusi pondok di Kerajaan Patani. Dalam video ini, saya akan membentangkan 3 pondok terawal yang wujud di Kerajaan Patani. Yang pertama adalah Pondok Sena. Pondok ini telah diasaskan oleh Syekh Wan Musa bin Wan Muhammad Saleh Al-Laqihi. Pondok ini terletak di kawasan perkampungan yang dikelilingi oleh pokok sena dan kampung tersebut dikenali sebagai Kampung Sena. Seterusnya adalah Pondok Teluk Manuk. Pondok ini telah diasaskan oleh Syekh Wan Hussein Senawi.
Beliau merupakan seorang hafiz dan ulama yang alim dalam ilmu agama. Beliau bersama ahli keluarganya dan para pengikutnya telah berpindah ke Bacok atau Pek Bun ataupun lebih dikenali sebagai Naratiwat pada hari ini atas perintah Sultan Muhammad Sheikh. Hal ini kerana pada ketika itu Patani telah diserang oleh kerajaan Siam daripada Ligor pada tahun 1532 Masihi. Mengambil iktibar daripada tanah Jawa, Syekh Wan Hussein Senawi telah menubuhkan satu sistem pengajian agama iaitu sistem pondok. Sistem ini adalah untuk menyebarkan ilmu agama Islam kepada kepada masyarakat setempat. Yang ketiga adalah Pondok Bendang Daya. Pondok ini telah diasaskan oleh Tok Bendang Daya ataupun nama sebenar beliau adalah Syekh Wan Mustafa bin Wan Muhammad Al-Fatani. Pondok ini telah diasaskan pada abad ke-19 Masihi dan pondok ini juga telah menerima bilangan murid yang paling ramai daripada Aceh, Tanah Jawa, Tanah Melayu dan beberapa daerah yang lain. Pondok ini juga terkenal kerana telah melahirkan ramai alim ulama yang berjaya menyebarkan ilmu agama Islam kepada penduduk setempat. Kesan pengaruh bidang intelektual dalam kerajaan Patani. Kesan pertama iaitu surau dan masjid. Seperti yang kita tahu, peranan surau atau masjid ini bukan hanya merupakan sebuah tempat ibadat sahaja, bahkan boleh dijadikan sebagai tempat penyebaran ilmu ataupun dakwah kepada masyarakat. Oleh hal itu, keadaan masjid dan surau semakin aktif dalam penyebaran Islam dan ajaran Islam. Selain itu juga terbentuknya sebuah sistem pengajian iaitu melalui kuliah dan ceramah. Sebagai contoh, kuliah mingguan atau antara waktu maghrib dan isyak di masjid dan surau. Seterusnya, pondok tradisional juga memberi kesan pengaruh dalam bidang intelektual terhadap kerajaan Patani. Yang pertama sekali, kemunculan institusi pengajian ilmu di pondok. Seterusnya, wujudnya barisan para alim ulama dan pimpinan gerakan Islam, dan juga penggunaan sistem talaki di institusi tersebut iaitu menelaah kitab-kitab agama dalam pendidikan. Sekali mendapat gelaran sebagai Ramli Mekah pada ketika itu. Akhir sekali, bidang intelektual dalam kerajaan Patani juga memberi kesan kepada madrasah di sana. Pertama, sistem madrasah ini diperkenalkan kepada masyarakat. Yang kedua, penubuhan madrasah iaitu sekolah kebangsaan di sekitar Patani. Yang ketiga, sistem pendidikan agama terbahagi kepada dua bentuk iaitu sistem pondok dan juga sistem madrasah. Dan madrasah ini merupakan sekolah yang moden pada ketika itu dan juga memberi pendedahan tentang ilmu agama dan ilmu lain seperti ilmu bahasa, matematik dan sebagainya.